Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 21 hari bulan 1 2021 kita dapat meneruskan bicara kita, iaitulah Malam Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita membaca kitab-kitab sirah yang menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang saya baca ini nama dia Al-Hubbul Mutabadal, cinta berbalas di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makhluk yang lain. Tajuk kita pada kali ini iaitulah Mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam li insanil Madinah, cinta kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada warga penduduk Madinah, khususnya pada zaman dia, khasnya golongan Al-Ansari, orang-orang penduduk asal Madinah, dan sudah semestinya warga yang datang ke Madinah dari kalangan Al-Muhajirin, orang-orang yang datang membawa diri dan agamanya untuk menyelamatkan diri dan agama daripada dikacau, diganggu oleh puak-puak Quraisy. Baiklah para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang Nabi mencintai para sahabat, sudah tentunya para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan Al-Hubbul Mutabadal. Nabi sayang kepada sahabat, sahabat menyayangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam siri yang lalu kita telah menceritakan bagaimana para sahabat telah menyaksikan, di antaranya Abu Sufyan menyaksikan, aku tak pernah lagi tengok seorang yang menyayangi orang lain sebagaimana sayangnya ashabu Muhammadin li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana cinta dan sayangnya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti biasa, kita kena ingat malam Jumaat, malam selawat, maka perbanyakkanlah selawat, kerana kita nak meraih sebanyak mungkin. Kita sebut je nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat. Mudah-mudahan kita layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, beberapa contoh yang kita sempat bawa pada kali ini, iaitulah penduduk Madinah, orang-orang di Madinah, hum ahabbun nas, mereka di antara orang yang sangat disayangi, ataupun disebut min ahabbin nas, sebahagian daripada orang yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada golongan orang dewasanya, kanak-kanaknya, laki-lakinya, wanitanya, semua mendapat kasih cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kita kata alhamdulillah, itu nikmat yang Allah Taala telah pilih. Daripada Anas radhiyallahu anhu, qala ja'at imra'atun minal ansar ila Rasulillah. Seorang perempuan di kalangan Ansar pergi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'aha sabiyyun laha, dan dia bawa baby dia, anak dia bawa. Dia bawa anak dia, kanak-kanak. Fakallamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bercakap dengan dia, dan Nabi kita bersumpah, wallazi nafsi biyadih, innakum ahabbun nasi ilayya. Allahu akbar. Nabi kata, demi jiwaku di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kamu, wahai golongan Ansar, yang dewasanya, kanak-kanaknya, babynya, ahabbun nasi ilayya, orang yang sangat aku sayangi. Ada riwayat mengatakan Nabi kita ulang 2 kali, wa inda muslim thalatha mar, 3 kali Nabi ulang perkataan innakum ahabbun nasi ilayya, sesungguhnya kamu orang yang sangat disayangi, saya sangat menyayanginya. Hadis ini muttafaqun alaihi wal lafzu lil Bukhari.
Itu satu hadis. Hadis yang kedua daripada Anas lagi sallallahu alaihi wasallam melihat ra'a sibyana wa nisa. Pernah satu hari Nabi kita tengok kanak-kanak wanita muqbilina min ursin, baru balik daripada majlis perkahwinan. Kita jadi orang balik, yalah berjalan berjujur, kanak-kanak ada, wanita ada, mereka lah orang yang suka dalam majlis kahwin kan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berdiri menyambut, menghormati, suka dengan orang-orang Ansar yang sedang berjalan. Faqala Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Maka Nabi kita sallallahu kata, ya Allah, kamu semua ni orang yang min ahabbin nasi ilayya, orang yang sebahagian daripada orang yang sangat aku suka, aku sayangi. Masya Allah. Nabi kita ulang 2 kali, wa indal Bukhari 3 kali. Hadza hadis muttafaqun alaih. Hadis ini juga menunjukkan bahawa syahadah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi persaksian bahawa orang Ansar orang yang disayangi dan sebahagian daripada orang yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hum mawdi'u sirrihi wa amanatihi. Golongan penduduk Madinah ialah orang yang menjadi tempat simpanan gedung rahsia Nabi dan tempat menerima amanah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Anas banyak menceritakan sebab dia duduk dengan Nabi dan dia pun orang Madinah. Dia khadam Nabi, duduk di rumah Nabi. 10 tahun dia tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ansaru karishi wa aibati. Wa inna an-nasa sayaksurun wa yaqillun. Faqbalu min muhsinihim wa'fu an musiihim. Muttafaqun alaih. Wa hadzal lafzu li Muslim. Nabi kata al-ansaru karishi. Orang Ansar ni macam isi perut aku ni. Dia karishi ni mana kirsha, mana usus kita ni. Mana rapat sangat dalam perut duduk ni, bukan duduk luar. Wa aibati, aibah ni dia kata mustauda, tempat simpan barang-barang. Kalau macam kita ke almari, mana Ansar ni dah lah isi perut aku dan juga almari, tempat simpanan aku, barang-barang aku duduk situ. Wa inna an-nasa yaksurun, orang lain pengikut umat Islam yang lain akan jadi ramai. Wa yaqillun, orang Ansar makin sedikit. Mana tak ramai dah Ansar, boleh jadi ramai di kalangan mereka yang sudah mati syahid, ramai di kalangan mereka yang betulnya mereka jadi sedikit lah. Maka Nabi SAW beritahu, faqbalu min muhsinihin, maka terimalah kebaikan yang dilakukan oleh Ansar, wa'fu an musiihim, dan maafkanlah kalau ada kesalahan di kalangan mereka. Kalau mereka buat salah, maafkanlah. Hadis ini juga muttafaqun alaih. Dalam hadis ini ada beberapa kelebihan yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mukjizatun Nabi. Hadis ini menunjukkan kepada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu bahawa Ansar akan jadi sedikit. Apa sebabnya? Kita kata wallahu alam. Kenapa boleh jadi? Sebab ramai di kalangan sahabat yang sudah keluar, maka tinggal lagi orang Madinah yang Ansari itu sudah tidak ada lagi sebab mereka sudah mati. Dan kabilah-kabilah lain akan ramai masuk Islam. Bermakna kalau nak tengok nisbah peratus golongan Ansar dengan orang lain, jadi Ansar jadi sedikit. Itu juga satu penjelasan. Memang pun bila Islam sudah meluas, khususnya di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kan, maka banyak kabilah-kabilah, kaum-kaum yang lain yang telah masuk Islam. Jadi Ansar sedikitlah bilangan dia tu. Satu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan kepada orang ramai supaya menerima kebaikan yang dibuat oleh Ansar dan memaafkan kesilapan mereka.
ma lam yakun fi haddin minal hudud. Ini syarat. Syaratnya tidak dalam perkara yang berkaitan dengan hudud. Yang berkaitan dengan hudud, dengan jenayah, itu tak boleh dimaafkan. Sebab itu undang-undang Allah, itu hukum Tuhan yang tak boleh kita sewena-wenanya menggugurkan. Tak boleh. Pasal itulah dalam Islam ni dia ada undang-undang hudud, undang-undang qisas dan undang-undang ta'zir. Yang hudud tak gugur. Qisas itu terpulang kepada keluarga orang yang mazlum, yang dizalimi, sama ada mereka nak maaf atau mereka tak mau maaf, terpulang kepada mereka. Tapi undang-undang ta'zir itu terpulang kepada kebijaksanaan waliyil amri, pemerintah. Itu dia panggil dari sudut 3 undang-undang dalam Islam yang diterima pakai. Maka yang ketiga, ikhbaru sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah memberitahu kepada kita bahawa Ansar maudhi'us thiqah wal amanah. Ansar itu adalah merupakan tempat kepercayaan Nabi dan penerima, penjaga amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata-kata Nabi, karishi wa aibati. Mu ni orang panggil benda dalam perut aku ni, bukan kata tepi-tepi dak. Makna kalau keluar ni mati dah kita. Maksudnya begitu, rapat sekali, kan? Wa aibati, dan juga merupakan tempat simpanan barang-barang. Kalau kita kat peti besi aku ni, begitu ibarat. Kata di pengkaji, tanda ni, pengkaji bahasa kata karishi wa aibati, fahaza min kalamihi sallallahu alaihi wasallam lam yusbaq ilaih. Tak pernah diguna oleh para sastrawan lain bahasa ini. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Maksud dianya, mu ni orang rapat aku, penolong setia aku, dan orang yang tempat dipercayai untuk diletak amanah, simpanan rahsia. Maka para jemaah sekalian, itu di antara kelebihan Ansar yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga penduduk Madinah sudah semestinya Ansar dan Muhajirinnya dua-dua sekali. Itulah para jemaah sekalian. Baik. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan Ansar ni sebagai syiaruhu. Syiar ni, kita ni pakai baju yang rapat dengan tubuh waktu musim sejuk, itu dia panggil syiar. Baju sebelah dalam tu, baju sweater, baju tebal dalam, kan kita pakai baju kapas cotton tu, itu baju hok rapat dengan tubuh. Kemudian disar ni baju hok luar. Kita sekarang ni pun, walaupun negara kita taklah sejuk sangat, tapi kita pakai baju vanilla dah, baju orang panggil apa, singlet, baju kat dalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan betapa rapatnya Ansar itu sebagai syiar, dan orang lain itu sebagai disar. Hadis ini diriwayat oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat harta rampasan dalam peperangan Hunain yang banyak. Harta itu telah diberi, harta Hawazin itu telah diberi kepada mu'allafati qulubuhum, kepada golongan mu'allaf yang baru masuk Islam. Walam yu'til ansar syai'a. Nabi tak beri apa ke orang Ansar. Faka'annahum wajadu. Seolah-olah mereka ada terasa hatilah juga. Nabi SAW terlupa dengan kita ke macam mana ni? Itu ibaratnya. Lupa dengan kita ke macam mana? Maka adalah sebahagian daripada golongan pemuda-pemuda Ansar yang bercakap. Nabi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian panjang hadis ni, cerita ni panjang. Banyak beberapa kali berulang dalam kisah ini, tapi ana cerita sekali ni. Kemudian istimbak yang kedua, yang ketiga kita akan tunjukkan kepada yang terawal ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang bijaksana, bila dia dengar cakap-cakap desas-desus, Nabi tak mau menangguh lama, tak mau tunggu lama untuk diambil tindakan. Sebab kalau lama, orang Kelantan kata dia borak. Dia borak ni? Melarat. Dia akan pergi ke orang lain pula, pergi orang lain. Pasal itulah ketua-ketua kena peka. Kalau kita dengar orang bawah kita mula bercakap, mula tak puas hati dengan kita, mula condemn, kita kena ambil perhatian terus.
Kan? Pihak kerajaan pun sama. Kerajaan pun kena ambil kira bila rakyat komen. Netizen kita ni kuat dah komen benda-benda, maka kerajaan jangan kerah kepala. Kena dengar kata. Kan? Timbul macam-macam hari ni. Tambah-tambah mari musim zaman IT ni, medsos ni, dia bahaya sekali. Maka Nabi SAW kumpul Ansar. Nabi kumpul setempat, Nabi kita bercakap dia, Ansar, mu ingat ke tidak, mu dulu berpecah, kamu dulu sesat, kamu dulu susah, aku yang datang ke Madinah ni telah menyatukan kamu, telah memberi hidayah kepada kamu, telah membimbing kamu, telah macam-macam Nabi sebut. Nabi kata, mu boleh jawab juga Ansar kalau nak jawab. Orang Ansar kata lah, Nabi tak jawab. Qalu Allah wa Rasuluhu aman. Kami percaya semua dengan Allah dengan Rasul. Kami tak jawab apa-apa. Nabi kata, boleh je kalau kamu nak jawab. Tak. Mu dulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah. Kami yang sambut. Tapi orang Ansar ni orang baik. Orang dipilih oleh Allah Ta'ala sehingga mendapat gelaran yang baik gini, mereka tak jawab. Maka Nabi nak menenangkan golongan Ansar, Nabi kata, ala tardawna, wahai golongan Ansar, mu reda ke tidak? Mu suka ke tidak orang lain balik dengan kambing, dengan unta ke Mekah? Wa tazhabuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Kamu akan balik bersama dengan Nabi ke Madinah. Allahu akbar. Laulal hijratu lakuntum ra'a minal ansar. Nabi kata, kalau tidak pahala hijrah ni besar, aku nak nisbahkan aku ni kepada Ansar. Walau salakan nasu wadiyan aw syi'ban. Kalau manusia berjalan ikut lorong ni, ikut wadi ni, lembah ni, wasalakal ansaru syi'ban, orang Ansar lalu ikut ni, lasalaktu wadil ansar, aku akan ikut lorong yang dilalui oleh Ansar. Maka Nabi sebut, ini tajuk kita, al ansaru syi'ar wan nasu disar. Nabi kata Ansar ni pakaian hak di tubuh aku ni, orang lain itu pakaian hak luar. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian Nabi sebut, innakum satalqawna ba'di asaratan fasbiru. Selepas pada aku tak ada nanti, aku wafat, kamu akan jumpa dengan beberapa perkara yang mungkin kamu akan terpinggir sikit nak banding dengan orang lain. Maka sabarlah hatta talqawni alal haud, sehingga kamu bertemu dengan aku di tepi kolam. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik para jemaah sekalian, orang Ansar tadi, bila Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam kelebihan Ansar, aku nak jadi Ansar, aku nak berjalan dengan lorong Ansar, kan? Kalau orang lain balik dengan kambing, dengan unta, orang Ansar balik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tanya, ama tardawna, adakah kamu tak suka? Ala tardawna, semua para sahabat Ansar berjawab, radina ya Rasulullah, kami reda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami reda ya Rasulullah. Yang penting Rasulullah balik ke Madinah. Pada waktu itu mereka semua menangis. Tuan-tuan boleh bayangkan janggut Arab, bukannya pendek jepuk macam kita ni, janggut besar, hatta ballat lihyatuhum, sehingga basah janggut mereka, menangis sebab terlalu gembira. Mereka duk sangka Nabi dah boleh menguasai Mekah. Mekah sudah menjadi negara Islam, tak balik dalam Nabi ke Madinah, kan? Rupa-rupanya Nabi kata tak, orang lain balik dengan kambing, dengan biri-biri, dengan lembu, kamu balik dengan Rasulullah. Para Ansar menangis sebab terlalu gembira dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan khabar gembira yang mereka telah dengar. Jadi para jemaah sekalian, kita dapat kesan di sini, Nabi kata Ansar tu syiari wal nasu dithari. Maknanya rapat sangatlah. Kita ni kalau kita pakai baju yang dalam tu, yang menjaga tubuh kita ni daripada kesejukan. Kami yang pernah duduk di negeri Arab, duduk di Arab Saudi, di Mekah, Madinah, di orang sahabat-sahabat di Jordan, di Mesir. Bila kita nak keluar musim sejuk ni, dia ada baju dalam tu, dia panggil sadriyah. Baju yang tebal untuk nak tutup dada kita ni, supaya angin sejuk mari tidak. Kita kata, Nabi kata, bayangkan Ansar sebagai disar, penutup tubuh yang dalam tu. Orang lain ni baju hak luar ni, kita kata Masya Allah, comel belaka. Baju luar pun kena ada juga, kalau tidak kita tak comel, tak sejuk kan. Baiklah, Allahu Akbar. Ini dalam hadis ini sudah jelas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, kamu akan balik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ghanimah yang paling besar, itulah anugerah yang paling besar yang diterima oleh para sahabat
radhiyallahu anhum, sebab Nabi kita walaupun sudah mendapat kemenangan di Mekah, tapi Nabi kita berjanji untuk balik ke Madinah. Sebab itulah negeri tempat dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa besarnya pahala hijrah bila orang itu tinggal di Mekah pergi ke Madinah, itu dipanggil muhajirin. Jadi kalau orang itu tinggal Madinah balik Mekah semula, maka putus pahala hijrah dia tu. Sebab itulah seorang, bila sahabat ni sakit nak mati di Mekah, Nabi SAW berdoa, ya Allah jangan putuskan pahala hijrah dia. Sebab dia bukan nak balik duduk Mekah, cuma dia datang ke Mekah umrah ataupun haji, tiba-tiba dia wafat, dia mati di Mekah. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya mereka tidak putus pahala hijrah dia. Dengan sebab yang tersebut, kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baik, kita pergi kepada cinta berbalas di antara Nabi dengan orang Madinah. Yang keempat, Nabi SAW telah menjadikan al-hayatu hayatuhum wal mamatu mamatuhum. Nabi kata kita akan hidup bersama di Madinah dan aku juga nak mati di Madinah. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ini maka Nabi kita sampai hari ini berada di Madinah. Yang memisahkan Rasulullah SAW dengan penduduk Madinah iaitulah alam barzakh dengan alam nyata. Jadi kalau sahabat-sahabat semua di alam barzakh, Nabi duduk di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat-sahabat lain selain daripada Abu Bakar dengan Umar, ramainya duduk di perkuburan Baqi', tak jauh daripada rumah Nabi. Dekat aja. Kalau kita pergi sekarang ni, berapa meter ya daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkuburan Baqi', dekat. Allahu akbar. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam kisah pembukaan kota Mekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ansar tadi, waktu mereka berhimpun di mana? Di Ja'ranah. Tempat perhimpunan Ansar di Ja'ranah. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku ni, buku sejarah Mekah yang saya catat ini, yang warna pink ni kan. Itu dia panggil sejarah Mekah. Dalam ni ana sebut kisah peristiwa Nabi SAW bersama dengan golongan Ansar di Ja'ranah. Tengok di bawah tajuk masjid-masjid bersejarah. Masjid-masjid bersejarah. Kita akan jumpa tajuk ini insya-Allah. Jadi para pelajar, para jemaah sekalian, maka Nabi kata, ya ma'syaral ansar, wahai golongan Ansar. Qalu labbaika ya Rasulullah. Mereka jawab, ya wahai Rasulullah. Qala qultum, aku dengar kata-kata tak baik daripada sebahagian kamu. Apa kamu kata? Ammar rajulu fa adrakathu raghbatun fi qaryatihi. Ini kata-kata ini mengguris perasaan Nabi. Dia kata nampaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah balik ke kampung dia. Kenapa kamu bercakap macam ni? Mau ingat aku balik sampai di Mekah ni happy lah, tak payah balik Madinah kan? Qalu qad kana zalik. Bukankah betul Nabi sudah balik ke Mekah? Nabi kata kalla. Nabi kata tidak, inni abdullahi wa rasuluh. Hajartu ila Allahi wa ilaikum. Nabi kata tidak, aku bukan balik ke kampung. Aku datang untuk membebaskan Mekah daripada syirik. Bukan balik kampung. Aku telah berhijrah meninggalkan bumi Mekah ini kepada Allah dan kepada kamu wahai ma'sar Ansar. Sudah. Wal mahya mahyakum. Kita akan hidup bersama dengan kamu di Madinah. Wal mamatu mamatukum. Dan kita akan mati juga di Madinah. Masya Allah. Allahu Akbar. Fa'aqbalu ilaihi yabkun. Tuan-tuan bayangkan orang-orang Ansar bila dengar Nabi sebut macam ni, menangis mereka sebab terlalu terharu, bergembiranya dengan kata-kata ini kan. Kata orang ni teruja, orang Madinah sekarang ni terkejut. Masya Allah, tabarakallah. Mereka jawab, wallahi ma qulna allazi qulna illa dhanna billahi wa rasulihi. Ya Rasulullah, ucapan kami tadi bukan benci, bukan salah sangka, bukan apa, tapi lahir daripada hati yang sangat sangat hub, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bimbang, takut-takut kami kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami datang dengan Rasulullah, kami balik tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka di situlah Nabi bagi respon. Nabi kata, innallaha wa rasulahu yusaddiqanakum wa ya'zuranakum. Allah Ta'ala dengan Rasulnya membenarkan apa yang kamu kata, bahawa ucapan kamu tadi bukan kerana lain kecuali kerana dhan, kerana cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mau berpisah. Wa ya'zuran, dan Allah Ta'ala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memaafkan kata-kata itu yang didengari oleh telinga, menyebabkan telinga tak selesa didengar. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita mengatakan ini contoh al-hubbul mutabadal, cinta berbalas. Sahabat-sahabat sampai begitu sedih, kebimbangan, takut apa? Takut mereka terpaksa berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi bagi jaminan al-hayatu hayatukum wal mahya mahyakum wal mamatu mamatukum, kita hidup bersama, kita mati bersama, pada waktu itu kita kata alhamdulillah, Allah SWT telah selamatkan kita. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, jadi alhamdulillah Nabi kita balik ke Madinah selepas daripada peristiwa itu, iaitu peristiwa itu tahun yang ke-8. Nabi berada di mana? Tahun yang ke-9. Yang ke-10 akhir tahun Nabi kita datang sekali lagi untuk mengerjakan haji yang disebut dengan nama Hajjatul Wada'. Kemudian selepas haji Nabi kita balik ke Madinah hanya 2 bulan lebih saja. Muharram, Safar, 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 ila rafiqil a'la, Nabi kita wafat. Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Contoh cinta yang kelima, Nabi SAW menjadikan ayatul iman, tanda seorang itu beriman, iaitulah mereka mencintai Ansar. Tanda orang itu munafik, orang itu tak benar iman dia apabila mereka membenci Ansar. Ingat baik, tanda orang beriman apa dia? Apabila mereka sayang, menghormati, mencintai Ansar, itu tanda orang beriman. Siapa dia tak ada tanda ni, bermakna mereka tidak benar-benar beriman. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Daripada Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul imani hubbul ansar wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Nabi kata tanda orang yang beriman mencintai Ansar, cinta kepada sahabat-sahabat Nabi, termasuklah cinta-cinta kepada Muhajirin. Nah, tanda orang itu munafik, orang yang benci kepada Ansar, benci kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi hari ini kalau kita tengok satu kumpulan, nama dia kumpulan Syiah Rafidah, yang berpusat sekarang ini di negara Parsi, kan? Dan juga sebahagian daripada negara-negara Teluk. Ibadat dia maki sahabat, cerca sahabat, itu ibadat dia, zikir dia, zikir munajat dia, mencerca, mengutuk para sahabat. Nabi kata jelas dalam hadis ini, Nabi kata apa? Tanda orang beriman hubbul ansar, wa ayatun nifaq, tanda orang munafik benci kepada Ansar. Maka tidak ada orang yang benci Ansar ni kecuali munafik. Wala yuhibbuhum illa mu'min, dan tidak menyayangi mereka kecuali orang-orang yang beriman. Itulah dipanggil kemuncak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi satu mangkab, suatu kedudukan yang tinggi, kedudukan yang besar kepada golongan Ansar, sampai begini menjadi tanda iman. Hadis ini muttafaqun alaih. Sama juga dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Bara' bin Azib dengan lafaz yang sama, juga muttafaqun alaih. Maka para jemaah sekalian, dalam hadis ini telah menceritakan kepada kita tanda orang beriman cinta kepada Ansar, tanda orang munafik benci pada Ansar. Mudahlah. Dan mana tidak ada orang yang sayang kepada orang Ansar kecuali orang itu beriman. Cuma kita timbul lagi ni ada lagi orang Ansar. Kita kata yang pentingnya orang-orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan orang-orang Arab ke orang Melayu, kita kata Ansar, orang yang membela. Tapi taklah sampai peringkat Ansar yang ada
Zaman Nabi itu khas untuk mereka. Tapi zaman kita ini, kalau kita nak kata siapakah Ansar di zaman kita ini, kita kata orang yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencintai ajaran Nabi, maka kita kata ini Ansarullah wa Ansari Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun darjat tidak sama dengan Ansari orang Madinah yang asli. Tapi kalau kita benci kepada orang yang bawa mengajar sunnah, kita juga dalam bahaya. Kan? Na'udzubillah. Maka Nabi SAW telah memberi satu al-manaqibul uzma, kedudukan yang besar kepada golongan Ansar, sampai begitu sekali menjadi tanda iman, mercu tanda ataupun parameter di antara iman dengan munafik, di mana hubbul Ansar, bughdul Ansar. Tanda cinta yang keenam, tanda ni para pelajar, yang keenam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah berkata laulal hijrah. Tadi dalam hadis tadi kita dah baca, laulal hijrah, kalaulah tidak kerana besarnya pahala hijrah, la kuntum ra'an minal ansar, aku nak nisbahkan diri aku ni kepada orang Ansar. Kalau orang lain berjalan lorong ni, Ansar lorong ni, aku nak ikut lorong Ansar. Kan? Ini semua yang menyebabkan kata-kata sebahagian daripada pemuda-pemuda Ansar yang salah cakap. Itu pun mereka mengatakan dan kerana terlalu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak dapat unta, tak dapat kambing kecil, setelah mereka dimaklumkan tentang kedudukan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita di sini para jemaah sekalian bahawa kelebihan hijrah itu sendiri tak boleh ditolak banding, dan kelebihan Ansar itu sendiri juga tak boleh ditolak banding. Dua-dua kumpulan ini besar belaka. Dua-dua kumpulan itu, Muhajiri dan Ansar, ada kedudukan manaqib masing-masing. Yang Muhajirin, mereka inilah yang terawal membela Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah di saat kegawatan. Kita ni para jemaah sekalian tak sama. Waktu kita susah, waktu kita tersepit, kan? Kita dalam kesempitan hidup, orang mari bantu masa tu tak sama dengan kita waktu kita dah mula celik mata, tiba-tiba oh tak apalah ya akhi, oleh kerana awak ni sekarang ni dah nampak perniagaan dah mula naik, saya bantu lagi 50,000 top up untuk beli barang-barang, luahkan perniagaan. Tak sama dengan orang bagi 500 waktu kita mula-mula nak menjual, walaupun jual di kaki 5, tapi 500 ni lah yang kita naik. Nah, yang orang ni dapat, walaupun dapat 500,000, 5 juta, tapi kita dah mula celik mata. Itu perbezaan. Maka kita mengatakan, sebab itulah orang Muhajirin yang terawal mempunyai kedudukan lebih tinggi nak banding orang lain. Tapi walau macam mana pun, semuanya termasuk dalam pakej orang yang telah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah dipilih oleh Allah menjadi para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, yang ketujuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat supaya memberi keutamaan kepada golongan Ansar. Golongan Ansar. Daripada Anas radhiyallahu anhu, marra Abu Bakrin wal Abbas bi majlisin min majalisil Ansar. Sayyidina Abu Bakar lalu dengan Sayyidina Abbas, pak saudara Nabi, majlis tempat perkumpulan orang Ansar. Wahum yabkun, maka tu mereka sedang menangis. Faqala ma yubkikum, apa sebab kamu menangis? Sedih apa ni? Ada yang sakit ke, kematian ke, tak cukup makan ke, macam mana? Qalu, kata zakarna majlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, kami sedih bukan kerana tak cukup makan, kami sangat terharu apabila kami ingat majlis kami duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar pergi rumah Nabi, cerita apa yang berlaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya dalam keadaan Nabi sedang sakit. Asaba ala ra'sihi, Nabi kita ikat di kepala dia tu kain basah, nak sejukkan kepala dia di saat Nabi nak wafat. Fasa'indal mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, walam yas'adhu ba'da zalika al-yawm. Allahu akbar. Nabi tak naik lagi mimbar lepas pada hari itu. Maknanya Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallahu wa asna alaihi.
Nabi kita mula dengan khutbah dia muji Allah Ta'ala, memuja Allah. Summa qala usikum bil ansar. Wahai para sahabat semua, aku berwasiat kepada kamu supaya buat baik kepada ansar, fa innahum karishi wa aibati, sebab mereka itu adalah merupakan orang yang rapat dengan aku, penolong setia aku dan pemegang amanah aku. Wa qad qadaw allazi alaihim wa baqiya allazi lahum, mereka telah menunaikan tanggungjawab mereka membela Islam. Wa baqiya allazi lahum, tinggal lagi mereka nak meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Maka Nabi kata faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musihim, terimalah kebaikan yang dibuat oleh Ansar dan maaflah kesalahan mereka. Itu hadis muttafaqun alaih daripada Ibnu Abbas. Sama juga bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengar orang Ansar sedih, maka Nabi kita naik mimbar, Nabi kita berucap, Nabi kata ayyuhan nas innan nasa yaksurun, orang ramai, orang Islam akan ramai, golongan Ansar akan sedikit. Mana yang ada ni lah, yang kemudian ada yang sudah mati. Hatta yakunu kal milhi fit ta'am, so, orang Ansar ni seperti garam dalam makanan. Kita ni makanan sodak setara mana pun, kalau tak cukup garam, benda hak masin lah. Kalau hak manis tak cukup gula kan, tak cukup garam tak sedap. Orang Kelantan kata lecah ni rasa tak sedap lah, tak cukup rasa. Faman waliya minkum amran, siapa-siapa yang memegang tampuk pemerintahan ini, maka janganlah ambil tindakan yang tidak baik kepada Ansar. Berilah manfaat kepada mereka, terimalah yang baik dan maafkanlah kekurangan mereka. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Makanya para jemaah sekalian, dalam hadis ini sekali lagi Nabi SAW telah menyebut tentang fadilatul Ansar, iaitulah kedudukan mereka yang besar di dalam Islam. Dalam Islam ini besar sebab apa? Sebab Nabi telah memberi persaksian bahawa mereka inilah orang rapat aku, orang setia aku, orang yang memegang amanah aku. Artinya siapa-siapa yang merintah lepas di Madinah, jagalah Ansar, berilah penghormatan kepada mereka, jagalah kedudukan mereka. Semoga kamu semua selamat insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, masa kita sangat terhad, kita pergi kepada perbincangan yang ke-8. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa kepada Ansar. Iktsaruhu sallallahu alaihi wasallam minad du'a ilahum. Maka Nabi kita di antara sayang dia kepada Ansar, daripada Zaid bin Arqam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghfiril ansar wa li abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada Ansar, cucu Ansar, anak cucu cici orang-orang Ansar. Muttafaqun alaih. Masya-Allah, hadis ini telah disebut dalam riwayat yang kata wali zararil ansar, dan segala zuriat orang Ansar, wali mawalil Ansar, hamba-hamba yang dimerdeka oleh Ansar. Artinya Zad Tirmizi wali nisa'il Ansar, perempuan Ansar. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut semua sekali kebaikan, keampunan kepada Ansar, laki-lakinya, wanitanya, kanak-kanaknya, orang tuanya, dan semua sekali orang yang berkaitan dengan Ansar. Allahumma ja'al atba'ahum minhum, ya Allah, jadilah pengikut-pengikut orang Ansar ni termasuk di kalangan mereka. Dalam Nabi kita sedang duk gali parit, Nabi kita bernasyid, Allahumma la aisha illa aishul akhirah fa aslihil ansara wal muhajirah. Allahu akbar. Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar. Ini doa-doa Nabi hari semuanya hadis-hadis yang sahih menunjukkan Nabi kita berdoa, ampunkanlah muhajirin, ampunkanlah ansar. Ya Allah, berikanlah kebaikan yang ansar, akrimil ansar, kemuliaan, kebaikan kepada golongan ansar. Itu di antara yang disebut. Kemudian yang ke-9, Nabi SAW mendoakan mana-mana orang yang nak khianat kepada ansar, mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakidu ahlal madinati ahadun illa anma kama anma'ul milh fil ma.
Mana-mana orang yang nak khianat kepada penduduk Madinah ni, nak khianat orang Madinah, nasya Allah Ta'ala akan jadikan mereka ni hancur, cair sebagaimana cairnya garam dalam air. Larut, orang panggil larut, ilah gitu ya. Oh ini ramai orang duk khianat Madinah, bom Madinah tak. Kita kena ingat Allah Ta'ala ni dia sebut hukuman yang dia nak buat, jangan kamu berani-berani. Kalau ada kalanya orang ni buat jadi selalu, ada kalanya buat ditangguh dulu. Macam cerita Ababil, mari nak runtuh Kaabah, jahanam selalu. Ada orang yang pergi tembak bom di Kaabah, tak mati-mati. Maknanya itu kuasa Allah. Tapi jangan cuba-cuba berani-berani untuk nak mengkhianati penduduk Madinah dan juga penduduk Makkah. Kita kata para jemaah sekalian, itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita betapa bahayanya orang-orang yang nak mengkhianati orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil Nabi kita doa yang terakhir, yang ke-10, iaitulah laknat. Allah Ta'ala melaknat kepada orang-orang yang nak mengkhianati, orang-orang yang nak mengkhianat orang Madinah. Dalam hadis As-Sa'ib bin Khallad, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhafa ahlal Madinah, siapa dia menakut-nakutkan orang Madinah, tak kira dengan apa cara, wa alaihi laknatullah, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh manusia semuanya. La yakbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan, Allah Ta'ala tak akan terima daripada mereka kebaikan mereka buat. Hadis ini rawahu Ahmad wan Nasa'i dan lain-lain para ulama. Maka kita mengatakan itulah di antara tilka asyaratun kamilah, 10 perkara cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada warga Madinah. Jadi alhamdulillah ana dah tulis buku yang menarik ini, nama dia Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah untuk kelebihan Madinah, dan kita dah bawa 10 kelebihan yang besar. Dan jangan lupa sebuah lagi buku Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Kita ini juga yang menceritakan kepada kita tentang kelebihan bumi Makkah dengan kelebihan-kelebihannya sendiri. InsyaAllah kita sambung lagi kisah Al-Hubbul Mutabadal, cinta berbalah ini di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Madinah itu sendiri. Tadi dengan warga penduduk Madinah. Dalam siri yang akan datang kita akan sambung Nabi dan Madinah. Apakah ciri-ciri cinta berbalas di antaranya? InsyaAllah kita sambung dalam kisah yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.